adakah ini bermakna sebelum ni peguam negara berkompromi dengan kebijakan yang ada? Ya. Saya boleh katakan bahawa cadangan daripada pasukan petugas khas ialah supaya Tan Sri Tommy Thomas didakwa. Sebab banyak salah laku dia. Salah laku dia tidak bertindak profesional, boleh didakwa dia bawa Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Salah laku dia mendedahkan Akta Rahsia Rasmi, perkara-perkara yang dia dah angkat sumpah tak boleh dedahkan. Perbualan dia dengan Perdana Menteri, perbualan dia dengan Kebawadulian Di-Pertuan Agong, dia dedahkan. Dia boleh didakwa dia bawa Akta OSA. Dia menghasut rakyat untuk membenci Tun Razak dan juga Datuk Harun Idris. Boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh Tommy Thomas yang sepatutnya sudah pun diambil tindakan, tapi kita tak faham kenapa. Okey. So Datuk Puan Zakashi tu MKT UMNO tu dia kata beliau berpendapat tu agar peguam negara ni Tan Sri Idrus Harun ni mengambil cuti awal sebelum tamat kontrak kerana keadilan tidak boleh ditangguhkan. Saya setuju saya setuju. Kerana kita tengok kalau dalam kes yang melibatkan Hakim Nazlan, kita masih ternanti-nanti kenapa beliau tidak mahu melakukan pendakwaan ke atas Hakim Nazlan. Maknanya kalau kita faham dengan bahasa yang mudah, dia masih lagi mendapat signal daripada pihak tertentu. Kalau dulu dia boleh bagi alasan, mungkin katalah Perdana Menteri lama tak bersetuju. Saya tak fikir Perdana Menteri sekarang ni tak bersetuju sekiranya Hakim Nazlan didakwa. Jadi kita kena kenal pasti apa masalah dia. Tapi hari ini saya setujulah dengan cadangan daripada Peguam Negara yang mahukan perlembagaan Malaysia ini ditulis dalam bahasa Melayu dan diguna pakai. Ini satu cadangan yang baik kerana kita ni bahasa Malaysia ialah bahasa kebangsaan. Sewajarnya lah kita berpaksikan kepada tafsiran undang-undang di dalam bahasa Malaysia, bukan di dalam bahasa lain. Bahasa lain boleh kita adakan terjemahan untuk lebih dipahami oleh pengamal undang-undang yang macam Tommy Thomas yang tak berapa fasih bahasa Melayu. Tapi Malaysia, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Sewajarnya lah di print buku perlembagaan itu dalam bahasa Melayu. Dah ada pun. Macam kes pendakwaan terpilih itu, kes politik ni, macam kes Tan Sri Syahir Samad tu Jadi bila dia dibebaskan, maknanya dia memang ada jelas terbukti itu pendakwaan terpilih tu. Tapi dari segi individunya memanglah kesan tu memang ada pada Tan Sri itu sendiri tu. Tapi dalam parti tu dia menjejaskan imej parti tu dalam tuduhan tu. Jadi apakah parti boleh buat tu? Maksudnya bila tak, bagi saya bila Tan Sri Syahrir dibebaskan, apa yang berlaku yang membawa kepada keputusan hakim untuk membebaskan? Salah satu benda yang nampak jelas dalam siri pembicaraan itu ialah bila mana berlakunya perbuatan mendakwa dulu, menyiasat kemudian. Ini berlaku dalam kes Tan Sri Syahrir. Begitu juga ianya berlaku dalam kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ianya berlaku dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak. So itu adalah bukti selective prosecution, malicious prosecution, pendakwaan yang berniat jahat. Pendakwaan terpilih, pendakwaan berniat jahat dan politically motivated prosecution.
pendakwaan yang bermotifkan politik. So sepatutnya lah sebarang pendakwaan yang bermotifkan politik ini perlu dihentikan. Tak kira lah kes Syed Saddiq ke, kes Lim Guan Eng ke, kes Datuk Zahid ke, Datuk Najib ke. Pendirian saya simple. Pendakwaan terpilih bermotifkan politik, berniat jahat perlu dibetulkan. Kalau ada fakta-fakta yang menunjukkan bahawa kes tu memang ada strong case, maka lakukan pendakwaan secara adil. Bagi peluang pembicaraan secara adil. Tapi kalau fitnah semata-mata menyebabkan kesan kepada parti itu, kalau jadi apa ke tindakan parti seperti itu? Itu sebenarnya ialah kalau misalnya contoh sebagai contoh macam Perikatan Nasional, mereka membeli undi. Membeli undi ni kita boleh kemukakan bukti. Dan kalau terbukti mereka ni beli undi, contohnya mereka boleh adakan re-election di kawasan tersebut. Betul tak? Tetapi kalau contohnya mereka menggunakan fitnah untuk menang pilihan raya, kena buat pendakwaan dulu. Kena pastikan bahawa hukuman tu jatuh bersalah sehingga ke peringkat paling tinggi, mengesahkan memang ianya fitnah. Barulah ianya boleh digunakan untuk. Jadi berapa lama masa tu? Sangat lama. Ada juga contohnya macam kes apa hari ni yang dibuat. Hari ini kita tahu Adam Radlan, sepupu kepada Adlan Berhan, iaitu menantu Muhyiddin Yassin dan orang kanan Muhyiddin Yassin, Timbalan Ketua Bersatu Bahagian Segambut, yang juga merupakan ahli majlis Muhyiddin Yassin Charity Golf. Beliau ditahan oleh pihak SPRM kerana beliau dikatakan merupakan orang tengah yang kolek 3 hingga 5% daripada projek-projek direct nego, daripada projek-projek yang bernilai 92.5 bilion ringgit yang diluluskan zaman darurat yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin 7 bulan. Kalau misalnya terbukti seperti mana yang didakwa bahawa duit yang dikutip ini 3 hingga 5 juta ni masuk dalam akaun Perikatan Nasional, setiap calon pilihan raya Perikatan Nasional ini boleh hilang kursi dia. Parti Perikatan Nasional tu pun boleh tutup. Macam mana dulu Mahathir nak tutup kita punya parti, nasib baiklah Datuk Seri Anwar Ibrahim menegahnya. Macam tu boleh berlaku juga. Boleh berlaku. Kita masih ingat lagi bila mana kita berlakunya dakwaan Datuk Seri Najib menyangkakan duit ini datangnya daripada Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Kewangan, dan juga daripada seorang penyumbang yang merupakan kerabat diraja Saudi. Tetapi ada dakwaan mengatakan sebenarnya duit kerabat diraja Saudi itu bukan duit kerabat diraja Saudi, ianya duit yang dilaburkan oleh 1MDB kepada Petro Saudi. Dikatakan sebahagian daripada duit itu. Ini menyebabkan habis semua van-van yang dibeli oleh skuad sayang, habis dirampas, disita. Begitu juga dengan bank account mereka-mereka yang menerima sumbangan daripada Perdana Menteri juga disita. Dan hampir-hampir parti diharamkan. Jadi kalau mereka boleh buat, tak mustahil hari ini kalau dah dapat bukti duit tu betul-betul, itu terang punya kes. Yang kes 1MDB ni kabur. Sebab ada dua fakta yang berbeza. Pertamanya, pihak daripada Amerika mengatakan duit ni duit 1MDB.
Tetapi pihak SPRM sendiri sudah pergi berjumpa dengan kerabat di Raja Saudi dan dia mengesahkan memang sumbangan daripada kerabat di Raja Saudi. Jadi ini kabur. Tak tahu yang mana yang betul. Tapi kalau duit daripada kontraktor-kontraktor yang bayar 3 hingga 5% ini betul-betul masuk dalam akaun Perikatan Nasional. Khalas. Case closed. Kan? Itu memang terang-terang. Walaupun RM1 tu boleh disabitkan. Boleh. Walaupun RM1. Amlah lah. Yalah, kalau nak diagihkan kepada semua kawasan parlimen yang ditandingi oleh bersatu PAS, semua di bawah Perikatan Nasional, takkanlah RM1. Betul lah? Tentulah. Mestilah figure tu mestilah significant figure. Dan saya yakin 3.3 hingga 5% tu takkan semua masuk dalam akaun parti. Mesti ada yang bagi dalam bentuk tunai. Hanya sikit je, mungkin tak sampai 1% masuk akaun parti. Kita pun bukan tak tahu macam mana orang politik ni beroperasi. Mereka takkan masuk dalam akaun parti. Bukti dia apa? Buktinya tanya dengan Anwar Musa. Anwar Musa lebih tahu sebab bila nak berhadapan dengan Pilihan Raya Sabah, bila UMNO tak ada duit, Anwar Musa mendedahkan dia pergi berjumpa dengan Muhyiddin, masuk dalam bilik, ambil berpuluh juta. Dari mana Muhyiddin boleh dapat berpuluh juta? Sebahagiannya datangnya daripada ini lah, duit yang dikutip daripada kontraktor-kontraktor ni. Berkesianlah ke kontraktor-kontraktor ni, 90% belum dapat surat setuju terima. Tapi upfront dah bagi. Kesian. Malang tak berbau. Tak, itu boleh. Itu kalau kontraktor kata dana politik tak boleh tu. Dia macam inilah. Dana politik ini, kalau misalnya kamu terima sumbangan, ikhlas lah. sumbangan ikhlas, tak ada masalah. Tapi kalau dia luluskan sesuatu 3% ke 5% ke kena bagi pada parti, itu dah rasuah. Itu dah rasuah. Pengundi pun boleh bagi tu lah. Pengundi pun dia boleh rasuah. Okey? Next. Okey tak? Kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sekarang ni, ada 5 adun UMNO yang tidak bersama dengan pengurusi perhubungan negeri lah, pengurusi Barisan Nasional. Sekiranya parti kalau di peringkat pusat, setahu kita di Sabah diberikan autonomi sepenuh kan, apa tindakan yang perlu diambil kepada mereka ni kalau mereka tetap ingkar tak bersama dengan keputusan parti? Ini kita serah kepada kebijaksanaan Ketua UMNO Sabah. Sebab Ketua UMNO Sabah ni dia ada autonomi. Dia tidak macam pengurusi perhubungan negeri lain. Ketua UMNO Sabah dia ada autonomi. So bersandarkan kepada tindakan beliau mungkin boleh mencadangkan kepada UMNO Malaysia. MKT akan membuat keputusan. Bab ni kita serahkan. Cuma kita harap malam ni dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kita harap politik Sabah akan kembali stabil, akan ada penyelesaian pada malam ni. Cuma kita haraplah supaya Perdana Menteri sedar bahawa di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sabah, seorang ketua menteri boleh dilantik sekiranya dia ialah ketua sebuah parti. Dan hari ini Datuk Haji Ji bukan ketua sebuah parti, maka dia hilang kelayakan. Sama jugalah macam tadi, nak lantik ketua hakim negara mesti cadangan daripada JEK. Maka kalau tidak dilantik daripada cadangan JEK, maka pelantikan itu tidak sah. Maka apa juga keputusan yang dibuat oleh ketua hakim negara
boleh dipertikaikan dalam mahkamah balik. Jadi bersandarkan perkara ini, kita harap bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi, kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh yakinkan kawan-kawan Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional dan juga Warisan di Sabah, demi rakyat Sabah. Jangan buat sesuatu yang menyalahi undang-undang. Kalau malam ni diputuskan Haji G kekal sebagai Ketua Menteri, kena ingat benda ni masih lagi boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak di mahkamah. So tak selesai masalah. Sebab kalau misalnya masa dia nak jadi Ketua Menteri, dia ialah Ketua Bersatu, dia layak jadi Ketua Menteri. Tetapi bila UMNO sudah tarik sokongan terhadap beliau, bila dia nak diangkat menjadi Ketua Menteri, dia juga mendapat sokongan daripada UMNO, betul tak? So kalau daripada kumpulan yang menyokong dia itu sudah tarik sokongan dan dia sudah tidak ada enough number, memang dia boleh dapatkan sokongan daripada orang lain. Contohnya 5 orang wakil rakyat UMNO yang menyokong dia, ataupun daripada Pakatan Harapan yang baru menyokong dia. Boleh, dengan syarat dia kena memenuhi syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dilantik semula. Itu kena faham tu. Sebab dia dah hilang jawatan Ketua Menteri tu. Bila dia dah hilang majoriti, maknanya dia tak boleh lagi kekal di situ, kerana dia dah hilang sokongan majoriti. Sekarang ni nak kena reinstate dia untuk dia angkat sumpah balik. Kalau dia nak angkat sumpah balik, mestilah dengan memenuhi syarat-syarat seperti mana yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sabah, baru boleh angkat. Kalau dikekalkan Haji G hari ni, maka akan ada implikasi undang-undang lah. Benda ni akan dibawa ke mahkamah. Okey? Ini berkaitan sekiranya kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sekarang ni, apakah implikasi-implikasi yang akan berlaku selepas sekiranya Haji G terus sebagai Ketua Menteri dan melantik wakil-wakil UMNO, wakil-wakil PH sebagai Menteri Kabinet, tapi menepikan pucuk pimpinan parti UMNO itu sendiri di Sabah. Saya harap bila Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri turun, satu solution dapat diambil. Dan solution terbaik ialah pastikan bahawa barisan kabinet yang bakal dilantik ada keanggotaan semua parti politik yang berada di dalam kerajaan perpaduan. Perlu ada. Perlu ada. Kalau tak ada, dia jadi cacah marbah. Mana boleh kat pusat UMNO menyokong PH untuk menjadi Perdana Menteri, dekat negeri UMNO jadi pembangkang, ataupun warisan jadi pembangkang. Tak kena. Kalau terpaksa bagi secara proportionate, bersadarkan jumlah kerusi yang dimenangi, tak apa, bagilah secara proportionate. Siapa dapat lebih, dia dapat jawatan menteri lebih. Kalau perlu tambah jumlah kerusi menteri, tambahlah. Jadi kita dapat puaskan hati seberapa maksimum. Nak puaskan hati semua orang memang tak akan boleh. Tetapi kita boleh puaskan hati seberapa ramai yang mungkin. Itu penting. Okey?